لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بعافيتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan hidayahnya berkumpul pada malam ini untuk kita bincangkan hukum Islam yang kedua, atau kalau cakap bahasa lain, pembelajaran tentang haji dan umrah. Tapi sebenarnya kelas kita lebih fokus kepada ibadah haji. Kerana kalau awak boleh faham ibadah umrah, boleh faham ibadah haji, boleh faham ibadah haji, boleh faham ibadah umrah. Kita punya pembelajaran, apa yang kita akan belajar akan mengambil masa yang lama. Ini bukan kelas ekspres. Kita bermula hari ini 27 Zulhijjah dan kita akan tamat kelas ini akhir Syaban. So kita punya pelajaran akan berkisar untuk kurang-kurangnya 10-11 pelajaran. Awak akan dengar bab haji secara besar. Sebab untuk belajar bab haji kita akan menggunakan PowerPoint. Semua akan ditayangkan dan apa yang kita akan tayangkan semua ada dalam buku ini. Buku ini ialah apa yang akan dibuat di PowerPoint. Satu ketika memang saya tak benar akan dikeluarkan dalam cara bentuk bisa buku ini. Sebab saya tak nak nanti takut ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan. Tapi atas desakan pelajar-pelajar dan pihak
Kita buat semua sama, kita pergi negeri sama, kita tawaf Kaabah yang sama, kita sa'i, kita tahallul semua sama. Mungkin bagian haji ekstra lebih 5 lagi. Tapi ini 5 kena buat dulu. Pergi umrah ni mengerjakan haji, tapi haji kecil, haji asrar. Okay. So kalau kita tak ada cukup persediaan, kita pergi umrah macam pakai angin kan? So, walaupun mungkin siapa yang nak pergi umrah, kalau dia pergi umrah bulan Ramadan, insyaAllah dia akan habis semua pelajaran. Kalau awak dah memang nak pergi umrah bulan 2, bulan 3, saya dapat cover semua. Cuma saya dapat menerangkan persediaan hati kita. Okay? Sebab saya punya pelajaran tersusun. Walaupun awak request, Ustazah boleh tak lekaskan tahu awak? Tak boleh, sorry. Saya ikut saya punya sistem. Every year mesti orang minta, tapi saya selalu tak akan lupa pelajaran. Dan kita akan bincang syarat-syarat rukun Islam, syarat-syarat wajib haji, perkalaan zahir, perkalaan batin, dan perkalaan batin kita akan bincangkan mungkin 2 saja, tapi ini 2 pun dah cukup hebat tentang ikhlas dan taubat. Dan kita akan belajar adab-adab sebelum berangkat, sama ada untuk haji atau umrah. Dia ada banyak adab yang kita perlu tahu supaya kita pergi, insyaAllah. Kalau ada persediaan yang basic ni, nak naikkan bangunan bisa ada foundation yang kukuh. Kalau foundation yang kukuh, insyaAllah bangunan itu akan kuat. Okay? Tak akan terumbang, insyaAllah. Kemudian, lepas itu barulah kita akan gunakan PowerPoint. Bila saya gunakan PowerPoint, kita akan pertama sekali tengok peta. Tengok peta, yes. Supaya awak tahu kat mana kita pergi. Dan apa cerita, saya bincang sejarah Mekah, saya bincang hari ini tanpa ada map. Bila masanya saya akan tunjuk awak, di sinilah mula dia, sini akhirnya. Mula dari mana? Dari Palestin. Sampai ke Mekah. Ini cerita dia ada kita ke bawah. Dan contoh tawaran yang kita nak ambil. Kemudian kita akan belajar pengertian, mesti pakai PowerPoint, pengertian haji dan umrah, dan musim haji dan umrah. Kemudian musim haji dan umrah mula bila? Kita tahu. Kemudian haji terbagi 3. Bila awak faham musim haji, awak akan tahu. Bila awak buat haji, ifrat ke tamattu ke qiran, awak akan tahu bila awak nak ada niat dan sebagainya. Kemudian kita belajar erti rukun dan sunat. So, dalam haji ada rukun, ada wajib, ada sunat. So, apa rukun? Dalam semua ibadah kita pun ada rukun. Ada kalau ibadah lain pada ibadah haji, kita hanya sebut rukun atau kita sebut fardu. Atau disebut wajib. Sama makna. Ibadah haji, rukun lain, wajib lain, sunat. Kemudian tadi adab sebelum berangkat, dan sekarang kita akan belajar persiapan sebelum berangkat. Kemudian kita akan bincang miqat, sempadan haji dan umrah. Dan kita akan bincangkan rukun pertama, niat. Niat adalah susah, sangat senang. Dan kita akan bincang, bukan saja niat biasa. Kita akan bincang niat syarat. Kemudian pantang larang, bila belajar niat dah masuk daripada haji atau dalam ibadah umrah, dan niat dia dah masuk. Cuma satu perkara, ini saya ingatkan dari awal, ibadah haji bukan macam ibadah yang lain. Ibadah lain, bukan nyari orang puasa sunat. Orang puasa sunat. Jadi besok pagi-pagi semua orang makan. Sedap pula dia makan. Lontong ke, perata ke, Allah. Sampai awak tak boleh tahan, awak tak boleh tahan lah. Kata dia tak boleh tahan muka awak. Boleh. Tak digalakkan, tapi ada keharusan. Faham tak? Tapi ibadah haji, tak boleh demikian. Awak dah jatuh niat, tak ada jalan nak boleh keluar balik daripada ibadah haji atau umrah. Melainkan awak settlekan sebelum dia pergi. Dia tak boleh, tak jadilah aku tak buat. Jadi bila awak dah jatuh niat, cancel punya ibadah umrah atau haji, tak boleh. Misal saya beri contoh, orang pergi umrah, dia dah buat dan dulu berapa hari, dia dah buat 5, 6, 7 umrah. Besok nak balik Singapura, dia nak pergi Jeddah. Dan petang naik kapal. So dia nak nyari yang
sesudah tadi. Awak tak akan dapat waktu itu lagi. Hanya setahun sekali. Ada ibadah yang awak boleh tangguh. Tahu awak boleh tangguh kelambat. Tapi ini dari Arafah kena pergi ke Muzdalifah. Time cuma lebih kurang 17 jam. Kalau awak tak buat dalam masa ini, awak habis selepas. Sengaja meninggalkan wajib-wajib haji berdosa dan wajib kena dam. Kalau tak sengaja kita tinggalkan buka sebab salah kita, maka kita kena bayar dam. Jadi tak, kalau ada dosa kita tak apalah. Okay. Tapi Syekh Haji dia bawa dari Arafah, dia tak bawa ke situ. Yang hanya 7 km. Dia bawa yang 25 km. Dia balikkan ke Mekah. Dia suruh jemaah dia tawaf dan sa'i. Lepas tu dia kata boleh patah balik sini. Of course boleh patah balik sini kalau hari ini malam ni juga kita pergi. Tapi itu ialah hari wukuf. Orang yang berada di Mina, Muzdalifah dan Arafah ni hampir 2 juta. Orang mesti jam dah. Akhirnya bila nak patah balik ke Muzdalifah, dah subuh pun tak dapat, Muzdalifah pun tak dapat. Dia nak menangis, first time dia haji. Sebab itu bila kita belajar, baru kita tahu wajib-wajib haji ni tak boleh main-main. Setengah-setengah kita kata tak apa, bukan sengaja. Mana boleh bukan sengaja? Pada saya, yang membawa, yang mengurus tu bertanggungjawab dan dia kena jawab kepada masyarakat. Saya ni amanah kan? Jemaah ni semua bergantung kat dia. Dan dia tahu ni orang tak boleh buat, tapi dia buat juga. So, sebab itu kita, bila kita ada ilmu, insyaAllah kita haji pertama kali, kita boleh kalau Syekh Haji kita nak menjadi sebab kita rosak kita punya ibadah, kita tak usah ikut dia. InsyaAllah Allah akan turun. Okay. So kita belajar pasal Muzdalifah, kita belajar pasal wajib-wajib haji yang lain di Mina, melontar, macam mana nak lontar aku nak belajar. Jawab pergi, orang kata pergi, aku pergi dekat, ambil batu, masukkan. Ini bukan melontar, ini masukkan. Okay. Yang diorang dia lontar, dia aim kat tiang. Gitu, dia masuk. Dia bukan kena letak kat tiang. Tak boleh kena tiang tak pakai. Belum masuk itu pun tak pakai. So kena belajar cara melontar. Batu dia macam mana? Batu dia nak ambil kat mana? Semua kita bincangkan. Kerana kita akan belajar tentang nafas awal, nafas sani, tahlu awal, tahlu sani. Ini semua kita belajar. Dan last kali tawaf wida atau wada boleh disebut. Dan ini banyak orang tinggalkan. Penedam. Tak ada uzur syarah. Kau tinggalkan tawaf wada, kau kena dah, tapi orang tak payah. Takkan banyak orang tak nak buat. Okay. Saya masih ingat lagi kawan saya, Halijah Munawwarah, dia masih hidup. Dia bercerita pada saya. Pegawai dia pun bercerita. Masa nak keluar tawaf penghabisan, nak tinggal ke Mekah, ajak orang ni, tawaf lagi, banyak nak tawaf. So bila awak pergi Mekah, tak ada keikhlasan ini macam jawab kamu. Kalau awak pergi ke Mekah dengan keikhlasan, awak tahu awak punya tawaf tu bagus, dia punya berapa banyak kelebihan. Yang ada bilang Allah kaki sakit, dia bilang Allah demam, yang ada bilang tak larat. Dia kata kita tolak berbicara pun tak apalah, tak pergi. Mereka tolak orang lain. Mereka balik daripada masjid dah buat tawaf wida. Tengok orang-orang tadi yang tak nak pergi masjid tu kan, tengah last minute shopping. Ini orang tak faham. Kita pergi Mekah bukan untuk shopping. Kita pergi Mekah untuk ibadah. Okay. Kalau pergi Mekah dengan niat shopping, itulah pergi 2 beg, balik 5 beg. Itu orang pergi memang nak shopping. Dia bawa dia banyak pasal nak shopping. Ada Ustazah Ketua cakap dia bilang, kita ni kan anak cucu cicit banyak. Kadang-kadang sampai beli fashion gun budak-budaknya, senapang, anak patung, gaun, semua beli kat sana. Singapura dah tak jual. Okay. Yang ada nak beli kurung sampai berkilo-kilo. Kenapa nak beli banyak-banyak? Tak apalah, balik Singapura pergi kat Geylang pun banyak jual. Kurung. Tak payah susah-susahkan diri. So kita yang tak pernah nak. Ala kadar sajalah. Okay. So itu kita akan bincang. Dan lepas tu kita akan bincang dengan semua ada slide ni. Ziarah Mekah. Kalau nak pergi kat Mekah, apa ada tempat-tempat ziarah yang bagus yang patut kita pergi. Seperti Jabal Nur, Jabal Sur. Banyak tempat-tempat yang mesti. Itu akan kita terangkan. Lepas tu kita akan pergi ke Madinah. Keutamaan kelebihan Madinah. Dan keutamaan selawat pada Nabi SAW. Dan adab berziarah. Bukan kata nak ziarah bukan masuk je sembarang.
kerana tak belajar. Bila belajar tak berani buat khurafat. Nak jumpa Rasulullah, buat perkara-perkara haram. Nanti kita kena belajar ziarah tempat-tempat Madinah. Banyak tempat Madinah nak ziarah. Peperangan Jabal Uhud di sana. Okey. Awak nak tengok tempat peperangan Ahzab atau Khandaq. Ada banyak tempat yang kita akan bincang. Dan itu kita settle Madinah, kita akan bincang 2 minggu saja. Dan lepas tu 2 minggu yang terakhir dalam masa bertiga pelajaran ni, kita bincang bab solat. Ini kita ada panduan kat sini. Awak kena baca. Awak nak belajar, kalau faham bab solat ni, bila-bila bukan pergi Mekah Madinah, nak pergi New Zealand, nak pergi mana China ke, Hong Kong ke, Jepun ke, nak pergi Australia ke, mana tu nak pergi pun, kalau faham bab jamak kasar, awak tahu buat. Sebab ada orang ingat belayar je boleh buat. Belayar tengok awak masuk kategori mukim atau musafir. Sakit sini pun kita ada 3 M. Orang yang bergelar, orang yang mustautin, orang yang mukim, orang yang musafir. Hanya musafir saja. Awak kalau masuk kategori musafir, awak boleh buat jamak dan kasar. Awak kalau mukim, mungkin anda termasuk boleh jamak, tapi tak boleh kasar. Mustautin pun sama. So kita bincang. So 4 minggu yang terakhir, 2 minggu Madinah dan 2 minggu ialah bab solat. Bukan saja itu, kita akan, kalau ada masa kita akan terangkan seperti selalu barangkali mungkin setengah daripada orang perempuan jarang solat jenazah. So saya akan terangkan sebab kita tiap-tiap waktu ada jenazah. Okay? Jadi tentang jamaah juga, tiap-tiap waktu kita berjemaah. So tak banyak sikit kita mesti faham. Okay? So ini adalah di antara tajuk-tajuk yang akan kita bincangkan. Dan kita akan buku ni apa lagi? Tak pakai. Okey, tak pakai. Memang saya dulu sebelum benda ni dikeluarkan, ini panduan saya. Saya pakai buku ini. Saya tak pakai mana-mana buku sebab ini buku tak ada kaitan dengan mana-mana travel agent atau Syekh Haji. Bukan saya tak nak terima, mereka dah ada 2-3 Syekh Haji ada kasi saya buku mereka. Tapi saya tak nak nanti dia kata saya cenderung pada Syekh Haji ni atau Syekh Haji. Kita perlu Syekh Haji, tapi saya galak pada saya pakai buku ini. Dan buku ini pada saya senang sikit, walaupun ringkas, dia ada 1, 2, 3, 4 warna. Haji Ifrat 1 warna, Kiram 1 warna, Tamakuk 1 warna. Dan yang lain general knowledge dia semua disebut warna putih. So kalau awak kata awak nak ambil Haji Ifrat, buka bagian Haji Ifrat. Okay? Jadi kalau kita tak pakai ni, tak payah ni, actually tak payah pakai pun boleh. Kita ajar banyak, awak tinggal beli saja. Okay? So hari ni kita akan bincangkan perkara yang berkaitan dengan ibadah haji, tapi bukanlah daripada segi cara awam, kesa'i dan sebagainya. Pertama sekali saya ingin terangkan kepada awak tentang keadaan negeri Mekah itu sendiri. Negeri Mekah, cuaca dia kita mesti faham. Sebab kita selalu orang kita kalau nak pergi haji, dia tengok apa cuti sekolah kan. Betul tak? Kalau bulan 6 cuti sekolah bagus, pergi haji je bilang cuti sekolah. Tapi actually bulan 6 tu musim tengah panas. Okay. Orang tengok panas dia bulan 6, 7, 8 paling panas. Panas tu. Dia boleh mencacah sampai 48, 50 degrees. Kita sini 33, 34 dah melepak. Kat Mekah sampai 48, 40, 48. Mana panas memang kita bilang paling banyak 40. Tapi lebih naik lagi tinggi sampai 48, 50 pun dia pernah. So dia adalah, kalau kita lihat Mekah, negerinya panas. Sebab dia dekat banyak pada pasir, kawasan Arab ni. Dan musim sejuknya pun ada. Musim sejuk ialah kita bilang daripada November bulan 11 musim sejuk. Bulan 12 sejuk, 1, 2 pun musim sejuk. 3 dia mulai kurang sejuk dan bulan 4 dia mungkin mulai nak start panas kan. Sejuknya kalau Madinah lebih sejuk, siang-siang hari pun bakal lebih panas. Pernah ketika kita cakap ni keluar asap
So tengok kita keadaan Mekah kalau kita lihat ialah negeri yang diterokai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Start daripada Nabi Ibrahim. Okay. Tapi actually Mekah, kalau kita baca nanti saya akan bincangkan sejarah Kaabah. Yang pertama bina Kaabah bukan Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam. Okay. Ini tempat kita nak pergi tau. Kita cerita sejarah dia. Okay. Dan Mekah yang ada pada yang hari ini kita pergi dipanggil Makkahul Mukarramah. Okay. Tapi namanya yang dalam Quran pada asalnya Bakka, bukan Makkah. Bakka. Namanya juga disebut sebagai Ummul Qura. Ummul Qura. Ini dan ayat semua dalam Quran. Baitul Atiq, Baladul Amin, Muqaddasa, Al-Bait, Al-Ka'bah. Itu juga nama-nama Mekah. So kita jangan ada orang pakai gini-gini, kita jangan kelibur semua nama-nama Mekah. Kadang kita doa, bila nak masuk Mekah, nak masuk ada, kita akan sebut Baitul Atiq. Baitul Atiq negeri mana? Dan kita pergi Mekah, Makkahul Mukarramah. Itulah satu daripada nama ini. Okay. Dan ibadah haji daripada zaman Nabi Ibrahim, bila Nabi Ibrahim sudah bina Kaabah, kita akan bincangkan itu. Lepas itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyeru umat manusia untuk buat ibadah haji. Okay. Dan Kaabah sudah ada, dan sampai ke zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 2645 tahun, lebih kurang. Okay. By that time, kota Mekah dah penuh dengan berhala. Penuh dengan berhala. Nabi lahir di Mekah. Lahir, dibesarkan di Mekah. Nabi punya anak-anak semua lahir di Mekah. Okay. Tapi Allah tak perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah haji. Kaabah di mana? Tidak diperintahkan mengerjakan ibadah haji. Bila Nabi diperintah? Nabi hidup di Mekah lebih kurang sampai umur Nabi 53 tahun. Okay. Nabi jadi Rasul 40 tahun. Sampai 53 Nabi Rasul di Mekah. Lepas itu, kerana banyak peristiwa berlaku, akhirnya Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpindah ke Madinah. Duduk di Madinah, perintah haji belum ada. Ada riwayat tahun ke-6, ada riwayat tahun ke-7. Tapi yang paling masyhur tahun ke-6 Hijrah, bermakna 53 tahun, campur 6 tahun. Umur Nabi 59 tahun. Okey. 59. Tadi apa? 53 campur 6. 59. Betul kan? 59. Lagi 4 tahun Nabi wafat. Baru datang perintah dari Allah. So Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan ibadah haji. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi tak kerjakan haji. Nabi kerjakan umrah dulu. Sebab Allah perintah pada kita, pada Nabi Muhammad dan umat Islam, wajib bagi setiap orang lelaki dan perempuan yang cukup syaratnya, okay, mengerjakan dalam semua hidup dia, mengerjakan satu ibadah haji dan satu ibadah umrah. Wa atimul hajj wal umrah lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kepada Allah. Nah, Allah tak dalam haji je, umrah pun Tuhan sebut. Semua itu sekali haji, sekali umrah. Okay. Awak nak buat lebih? Boleh. Tak salah. Okay. Tak salah dia buat lebih. Maka hadis yang menggalakkan kita buat lebih. Tapi pada mudah satu haji, satu umrah. So Nabi buat apa dulu? Nabi buat umrah dulu. Nabi masuk ke Mekah untuk buat umrah. Nabi datang, dah pakai kain ihram. Dari 29 km Nabi nak sampai ke Madinah, ke Mekah, di Hudaybiyah. Nabi ada hantar utusan, tapi orang kafir Quraisy menahan Sayyidina Utsman. Nabi tunggu tak balik, beritanya mengatakan Sayyidina Utsman terbunuh. Itu para sahabat semua berikrar akan membela darah Sayyidina Utsman sampai ke titik yang terakhir. Dan orang kafir Quraisy dengar berita itu, mereka jadi takut. Orang Islam kalau dia kata ikrar, bagi perang. So mereka lepas ke Sayyidina Utsman dan mereka datang kepada Nabi. Nabi
kasihkan diri kita, biasakan diri kita dengan keadaan di negeri Makkah Mukarramah. Macam mana orang Libat ni, macam mana dia punya sekarang sistem immigration dia dan sebagainya. Kemudian awal masuk ke Mekah, nak tengok Kaabah, macam mana keadaan Kaabah hari ini. Hotel awak di mana. Jadi awak datang banyak sikit faham. Jika kita nanti belajar haji, awak tahu tentang umrah, tentang sa'i, tentang tahallul, tak banyak sikit awak faham. Cuma mungkin awak kalau pergi Arafah sekarang, awak kata tak apalah, kita tak payah pergi Arafah masa hari raya haji. Orang ramai. Nak duduk kat Jabal Rahmah pun tak apa. Kita pergi buat wukuf sekarang. Tak boleh, bukan time, dia ada time. So awak pergi bawa tunjuk di mana Arafah. Oh, ni tempat yang kita akan pergi. Yang orang wukuf. Ini Mina, ini Musdalifah, ini tak pula. Jadi sama biasakan diri. Dan baru lepas tu nanti awak pergi haji. Jadi Nabi buat haji pada tahun ke-10 Hijrah. Balik daripada ibadah haji, Nabi mulai sakit. Dan sakit yang membawa kepada kewafatan Rasulullah SAW. Dan bila saya cakap tentang kewafatan Rasulullah, tolonglah jangan termakan di ayam atau cara-cara orang Syiah. Mereka sangat suka mengutuk, menghina Ummahatul Mukminin Sayyidatina Aisyah. So baru-baru ni yang keluar, mereka punya surau, mereka tengok kat YouTube semua, yang mereka mengatakan Aisyah telah membunuh Nabi Muhammad. Orang Islam tak tahu. Dia percaya Nabi Nabi biasa. Dan mereka campur adukkan sejarah. Dia kata Nabi pernah diberi racun. Ini semua dah lama dia cerita. Dia kata itu efek pada orang Nabi. Sebab itu sangat besar saya kira orang Islam tahu sejarah Rasul. Bila tahu sejarah Rasul, orang kafir-kafir ini sama ada Syiah ke, dia Qadiani ke, dia kafir yang memang ada, siapa pun, mereka menukar sejarah Nabi, kita tahu kebohongan. Sebab kita tahu sejarah Nabi sebenarnya. Bila awak ada asas, orang mudah orang makan. Jadi kita kena jaga. Jadi apa yang seterusnya kita akan bincang, apa kita tahu sekarang, bahawasanya Kaabah sudah ada pada zaman Nabi Ibrahim yang dalam bentuk bangunan itu. Tapi dari zaman Nabi walaupun Kaabah ada bangunan itu, Nabi tidak buat ibadah haji. Nabi buat ibadah haji selepas Nabi jadi Rasul 13 sampai 19 tahun. Selepas diutus jadi Rasul pada umur 29, Nabi diutus semua 40 tahun. Nabi baru buat ibadah haji. Dan Nabi buat ibadah haji akhir hayat. Dan Nabi buat haji sekali. Tapi bukan makna Nabi melarang kita buat dua sekali. Baik. Apa kisahnya negeri Mekah? Apa sejarahnya negeri Mekah? Kalau kita nak buat ibadah haji, kita akan lihat ibadah haji ini banyak berkaitan dengan Rasul-Rasul yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Untuk kita tidak iktibar. Kalau kita nak tengok sejarah Kaabah
seluas 7 kali yang kita berbudi. Yang lain itu makin besar kita. Boleh kita ada perkataan yang baik kan? Tak boleh kan? So, mereka banyak pergi ke arah Allah Ta'ala. Dan Allah perintahkan supaya dibina satu tempat khas untuk malaikat itu pergilah ke tempat itu untuk mereka yang nak rokok, yang nak sujud, yang nak tasbih, yang nak tahlil. Mereka masuk. Dan daripada zaman itu sampai hari ini, tempat itu adalah tempat malaikat. Kalau bumi kita bilang Kaabah, manusia berkumpul dan menawar dan beribadah di dalamnya, dan tempat yang betul-betul direct bawah bumi ialah Kaabah, dan straight di atas di langit yang paling dekat itu ialah Baitul Ma'mur. Saya ini sebagai Baitullah, saya sebagai Baitullah. Saya tempat berkumpul para malaikat. Bumi tempat berkumpul para manusia. Jadi itu cerita dari Adam. Kita realisasikan Nabi Adam akhirnya dapat ada syurga dan akhirnya dia diberi Hawa, Siti Hawa, dan lepas itu syaitan menggoda supaya dia keluar dari dunia. Daripada syurga dan Nabi Adam hantar ke dunia. Maka beliau menemani Nabi Adam. Dan Nabi Adam menyesali segala perbuatan tadi. Bukan perbuatan salah, tapi di mananya Allah perintah makan buah-buahan akan dipujuk, dimakan dan juga salah malu di Allah. Dan dia banyak menangis, lalu mereka menangis. Dan Allah ajar dengan Adam. Doa yang kita lazim dia cakap. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diri aku sendiri. Jika kau tak ampunkan dosaku, jika kau tak mengampuni kesalahan aku, nescaya aku masuk ke neraka. So Allah akan membawa dengan mereka Allah, mereka juga akan membawa dengan ada berjalan sampai ke satu kawasan. Dan Nabi Adam ada riwayat mengatakan dia dicampakkan di kawasan yang sekarang kita panggil Sri Lanka. Dulu dia bercampur dengan India, kemudian dia berbawa satu. Nabi Adam berjalan dalam setahun di bawah. Dan Nabi Adam menurut Nabi Adam punya panjang. Dan dia tak akan berlari hampir 200 tahun. Sebab malu kepada Allah. Pada kita ni dosa kita banyak selalu saja. Maka itu tak patut terkacau. Kita jangan kurang malu kepada Allah Subhanahu. Dan Nabi Adam akhirnya berjumpa dengan Hawa yang kalau kita lihat Hawa ni isteri Nabi Adam, kita lihat Hawa lah. Actually Hawa. Dan dia pun bertemu dengan Nabi Adam. Kalau kita pergi ke kapal terbang kita dari Singapura akan turun satu negeri di negeri Saudi Arabia. Tempat lapangan terbang itu melalui Jeddah. Jeddah maknanya nenek. Nama negeri itu nama nenek, maknanya nenek. Negeri mana negeri nenek? Nenek apa? Nenek Hawa. Sebab ada satu kawasan di Jeddah, Allah mereka besar kawasan itu dan dibakar semua tak masuk dalam. Mereka kata ada kubur Hawa di sana. Allah okay? Jadi mereka akhirnya ditemukan di satu kawasan yang tidak ada bangunan dan sebagainya. Kawasan itulah tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Pertemuan Arafah. Arafah itu maknanya pertemuan. Berkenalan, pertemuan. So berjumpa mereka dua kekasih berbesar berjumpa. Dan Nabi Adam sangat besar. Dan juga membawa Nabi Adam ke satu kawasan yang tak ada bangunan. Hanya merupakan satu kawasan yang macam warna merah tanah, busuk merah. Dan disuruh bedakan satu bangunan untuk buat ibadah di situ. Itu Nabi Adam buat batu saja. Dan kemudian diperintah untuk melakukan tawaf. Dan menurut Tuhan selesai dengan Aisyah dan Nabi Adam telah diajarkan doa Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'zirati wa ta'lamu hayati ba'di min su'il akhir. Di doa dalam kitab yang ada dekat semua. So itu yang Nabi Adam baca. InsyaAllah kalau amalkan doa
ada satu sebab kan satu dari negara yang baik sangat takut kepada manusia. Juga dari orang sangat takut kepada negara yang masih muda, jam berubah generasi, apa dia azab, dia tak pikir berada, anak asuh, bapa pikir berada, dan dia selalu nasihat bapa dia. Dan semasa mereka tahu Nabi selalu menentang negara-negara ini. Mereka ada satu percaya di tepi laut, Nabi mereka tinggal seorang, diajak mereka ikut, buat Nabi bilang, bapa apa akan berada di sini berservis, gantung betapa akan berada besar. Bila balik semua banyak, berada mereka semua dah tak ada lagi. Ini satu lagi ini sebut kemudian berada, tak dia. Itu Nabi berada lagi. Jadi siapa yang tapak, kau yang tapak ni, dia kata, kau apa kata anak tu, kau tengok apa anak tu. Jadi, mereka cakap itu, Nabi mereka kata, kau tahu kan, ini semua patung-patung, mana dia cakap, mana dia bergerak. Dia kata, kalau kau tahu dia tak cakap, gerak-gerak, kau sembalik, ada orang yang ini. Tapi, kebanyakan itu, itu cerita peristiwa besar, dan mereka bakar dalam hati. Okay? Lepas itu, dan mereka yang cerita dalam sejarah Mesir, mereka kata saudara. Dan nanti juga dalam buku Bani. Yang ingat kalau saudara laki dan mereka kata sebab dia kata kalau isteri dia berjumpa, ini saudara dia, mungkin adik dia. Kalau aku kahwin nanti dia jadi ipar aja kan. Tapi kalau ada Sarah, raja dia tak dapat kacau. Sampai akhirnya raja dia sadar mereka adalah suami isteri dan ini adalah seorang rasul. Jadi dia minta maaf dengan Nabi Ibrahim dan dia keluar untuk Nabi Ibrahim dan anak Mesir. Dan dia terus balik ke nak balik ke Palestin. So raja yang beri dia macam-macam hadiah termasuk seorang bernama Hajar. Okay. Ada riwayat Hajar bukan Mabdi, tetapi Hajar adalah orang Islam, orang pesawat. Ada riwayat yang Hajar daripada Muhammad Allah Alaihi. Nabi kan bawa Hajar, bawa macam-macam semua balik ke Palestin. Di kawasan Hebron, dan Hajar tahu suami dia ni tak pernah berbunyi, tapi dia tahu suami dia ingin kata. Dan Nabi Ibrahim pula dia tak pernah apa tak ada mandu je. Nabi tak pernah cakap isteri mandu dan sebagainya. Tak pernah kita isteri. Kemudian Hajar yang mendesak dengan Ibrahim, Sarah yang mendesak dengan Ibrahim supaya kahwin dengan Hajar. Baru happy lah kan dia dengan Ibrahim kahwin lagi. Kita dapat apa-apa. Tapi bila Hajar mengadu, dan nanti kan lebih tahu dengan Hajar lah, kita kena mengadu. Dapat pula anak, namanya manusia, namanya obat. Mulailah rasa tak senang, jealous, hati. Allah Maha Besar. Ada dalam kitab meriwayatkan sampai dia marah betul dengan Hajar. Nabi Ibrahim saya Hajar, saya baby ni, yang ini anak Nabi Ibrahim tahu Ismail, dia tinggikan Hajar. Dan foto Allah tadi. Allah Allah. Ini bukan pakai buah cantik pula. Dan akhirnya dia tak boleh aman dah. Ibu madu tak boleh aman. Ini semua tak berlaku ada sebabnya. Sebab Allah nak keluarkan Hajar dari kawasan. So akhirnya dia berkata Allah
masih tawakal. Jangan kita kalau pergi orang yang kita sayang meninggal, kita tak sadar nak boleh buat ibadah. Mana kita tak tahu, kita tidak ada rekod kepada Allah atas apa yang takdir Allah letakkan ini. Jadi ini baru soal ayat-ayat ini hidup mati. Bagaimana kalau awak pergi kat sana, negeri lain, cuaca lain, keadaan lain, awak kena serah diri pada Allah. Banyak doa pada Allah, banyak minta pada Allah, sayang orang yang minta pada Allah. Dan banyak menangis, banyak ibadat, bukan banyak shopping. Rugi lah sekarang, rugi yang besar. Kalau kita pergi ke Mekah untuk haji atau umrah, tapi kita niat nak beli jumpa, nak beli emas, nak beli itu, nak beli macam-macam kita nak beli. Sebab kita niat sudah berubah, bukan kerana Allah. Saya kata lihat sejarah Mekah, bagaimana haji dengan penuh tawakal kepada Allah. Balik ke Nabi Ibrahim, haji sah. Sebagai habis makanan dan minuman, Nabi Ismail nangis. Hajar, ini usaha saja. Gelisah tak ada makanan kan? Tapi mengharapkan kalau dapat air. Dan dia tu ada bukit kat sana. Sebab belakang bukit tu kalau ada air, mesti ada gunung terbang. So ada jalan air, panjat bukit tinggi. Ni jalan tak nampak bukit tinggi lagi sebelah negara kita. Dan tengok tak ada air. Nabi Ismail nangis. Dia tawakal dengan anak dia. Tawakal. Nak jaga tak apa air. Kalau nak cari air, kita tinggalkan anak. Sudah tawakal. Dan dia jalan ke tempat sana, dia pergi ke sana. Dia pulang balik dengan harapan jumpalah air. Habis di 79, dia jumpa air. Tapi bukan daripada kanan dan kiri, tapi dari Ismail, di kaki Nabi Ismail. Dan dia dua riwayat. Satu riwayat saya tak kaki dia nangis. Baca satu riwayat malaikat datang. Dan malaikat memintakan dia punya sayang. Dari situ terpancar air. Air itulah air kita minum sampai. Dan orang macam-macam satu dunia cuba menjadikan air ini sebagai satu air yang membawa penyakit, yang ada bakteria, yang ada kuman, yang ada macam-macam. Tapi dah dibuat macam penyiasatan. Tak ada benda yang ada di dalam. Saya air daripada Allah. Yang kita minum sekarang ini. Air kita air sama-sama. Dia cerita tentang kita cerita kemudian. Dan situlah hidup hajar Nabi Ismail dan air itu saja. Itu air, itulah makan, itulah minum, itulah segala-galanya. Kenyang dulu. Akhirnya, Allah hantarkan ke situ sikit apa? Negeri Syam. Negeri Syam adalah Syria. Sebagian daripada Iraq, Jordan, sebagian daripada Palestin. Ini semua negara Syam. Dia tak ada Palestin, Jordan, Iraq sebenarnya. Dulu ada warna Syam. Dan itu di bagian atas. Mekah ada tengah, di utara, north. Dan mereka ni biasa akan melihat orang ke atas, kalau turun ke bawah. Ke mana? Ke south, ke selatan, utara selatan. Negeri mana? Yaman. So dari atas ke bawah. Dia pernah jauh. Yang menyebabkan air selalu habis. Tapi satu ketika, bila hajar dapat air Zamzam, mereka yang berjalan separuh, mereka nampak ada burung. So mereka pergi, mereka nampak ada burung pada hari baby. Dan dia ada air. So mereka minta air. Dan mereka kasih susu sikit. Bukan tadi. So mereka rezeki nampak. Daripada air, mereka dapat susu. Dan mereka turun ke selatan, beritahu kepada awak. Kita ada perempuan yang sakit inilah yang kuat. So mereka patah balik, mereka minum tukar. Duit tiga sebab tukar balik lagi. Kebawah-bawah itulah dia terdekat naik ke atas. So senang jalanan, mereka tukar balik. So dia jadi ramai. Jadi hajar dia dapat susu, dapat tepung, dan akhirnya ada orang-orang yang tak tinggal di sini. So kita ada kaum Amerika dan datang kaum Jordan. Ini akhirnya kaum Musa. Jadi mereka akhirnya duduk pada situ sampai 2-3 abad, 200 tahun. Mereka semua tinggal di atas tinggal di situ, apatah lagi di Yaman, asal pengembangan band yang sudah berzaman dengan Sulaiman pecah. Yang semua Nabi Sulaiman sudah ada, tapi waktu zaman Nabi Sulaiman
tujuannya bapak mimpi sembelih. Yang kedua diamkan saja. Besok mimpi lagi. Malah dia lain mimpi lagi. Dan kemudian kalau kita istri dan anak kita tahu. Dan mereka kata kalau itu dah perintah Allah, jalankan saja. Itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mereka berjalan nak pergi sembelih lah. Nabi Ismail nak pergi sembelih. Tapi dalam perjalanan ada riwayat ada orang tua datang menghalang Nabi Ibrahim. Kenapa
Nabi Ismail cadangkan kita buat satu tanda lah. Jadi Nabi Ibrahim itu baik. Jadi kita tanya satu waktu yang lain, bikinkan tanda. Ini pun Nabi. Jadi kita ada juga semua. So Nabi Ismail bicara, tapi sebelum itu Nabi Ibrahim kita lihat Nabi Ibrahim dia Kaabah. Tak terfikir kalau bila dia belajar jadi arkitek. Nabi Ibrahim jadi arkitek. Ingat tadi saya bilang Allah memberikan ilmu ajar ilmu mengajar kan? So ilmu itu akan datang dengan sendirinya, berkembang dengan sendirinya walaupun tak ada ilmu. Nabi Ibrahim gurunya Allah. Dia pandai bikin bangunan. Padahal dia tak pernah masuk universiti pun. Kan? Subhanallah. Bayangkan macam mana Nabi-Nabi semua yang Nabi Daud boleh bersih, boleh dilembutkan di dalam diri. Dia boleh bentuk apa pun dengan tangan diri. Dia Nabi ada diri. Siapa berinya ilmu? Allah. Allah beri ilmu sebenarnya Allah. So Nabi Ibrahim tak tahu tapi dia beri apa? Ada tak Nabi Ibrahim beri apa? Pada saat ini saya lihat sebenarnya bila masa dia belajar tentang pembenahan bangunan, ukuran dia dan sebagainya. Kalau tidak Allah yang beri, kan? So Allah yang beri kepada Nabi Adam turun sampai Nabi Ibrahim. So Nabi Ibrahim dan naik hati kita tidak tahu akan sesuatu. Tiba-tiba dia masuk batu atau batu. Nabi Ibrahim dia kaki tertekan lebih. Jadi itu menyebabkan ini Kaabah, kan? Jadi Nabi Ibrahim masuk dalam batu, tertekan lebih. Bekas apa lagi Nabi Ibrahim ada dekat dengan Kaabah. Kalau yang ini kita jauh kan? Cuma bayangkan Nabi Ibrahim dari sini ke situ macam mana nak masuk batu? Nah, asal di sebelah. Ini Kaabah sebelah. Tapi bila dah sampai ke zaman-zaman, tapak kaki itu menyebabkan orang jadi kelumpuhan, susah dan awam. Akhirnya dapat ke dalam kita dengan Saudi, diboleh tempat itu dia dikasih keraskan tempat tapak kaki Nabi Ibrahim dan dialihkan di tempat yang lihat sekarang. So Nabi Ibrahim dan Ismail yang berbeda apa? Nabi Ibrahim dengan cara dengan batu yang lain tadi, tiba-tiba diulurkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun pasang. Dan kemudian Nabi Ismail berbalik, ulurkan pada bapaknya ini batu dari tadi. Terima kasih kerana berkata sekali. Saya mau balik. Nabi Ibrahim dapat diberitahu, dia dapat ayu, diberitahu yang akan datang itu pada Nabi Ibrahim. Dia adalah malaikat membawa batu dari syurga. Batu dia putih. Hari ini dah hitam. Dia ada sejarah. Nanti kita akan sampai masanya ada Rasulullah. Saya cerita sejarah ada Rasulullah. Jadi Nabi Ibrahim dah bela dan Nabi Ibrahim lakukan tawaf. Kemudian bila Nabi Ibrahim dah balik, Allah suruh Nabi Ibrahim suruh manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Buat ibadah haji. Jadi ajak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, sampai ke mana lah seorang aku boleh sampai? So Allah beritahu Nabi Ibrahim, serulah aku akan sampaikan. So mungkinlah kalau kita cakap kita nak pergi haji ni, kalau belum ada seru, kita tak nak pergi. Orang yang pergi haji ni semua ada seruan. Betul ke? Jadi macam mana yang difahamkan seruan bagi orang yang nak pergi menunaikan haji? So mungkin dalam mimpi, dia dapat mimpi ke, ada suara tak terima dia, atau dalam mimpi, ya Fatimah,
duit. Dia tak utamakan perintah Allah. Islam tak lah nak pergi dalam dunia orang. Tapi awak ada duit pergi haji dulu. Pergi haji dulu, baru awak ini. Kalau ada duit misalnya, awak ada rumah, nak berada di rumah. Okey lah, kalau dia buat kata-kata, awak semua berdekat. Tapi awak boleh cepat pergi haji. Sebab awak dah habiskan awak pergi renovation. Sekarang cepat kumpul lagi dulu, cepat kumpul pergi haji. Jangan sengaja lambat-lambatkan budak-budak kecil. Anak belum lepas, mak melepas, sekali meninggal. Apa cerita? So kita meski sangat semua cukup, tak boleh takut. Kalau kita takut tahun depan, datang arat-arat, sangka-sangka yang macam kita terbakti, orang apa boleh nak beritahu ni. Awak tak tahu tak, mana buat. Tapi kita tahu, awak kalau nak pergi, awak dah hasrat pergi, pergi register. Boleh register kalau dapat dapat. Dan kita tahu, kita dah dapat bertahun ni, lepas perbuahan yang ada orang. Sebab bukan ada macam pinaannya gitu, tempat tinggal tak ada. Hotel semua hampir seluruh. Dan kita cuma bawa hotel saja. So nak makan semua orang tak boleh. So kita dah total dalam seorang dulu. Dan dia akan tahu akan buat perubahan, diberi keutamaan orang yang berguna dia haji. Dia akan dapat dulu. Kalau dulu dia kira siapa register dulu dia dapatkan, sekarang akan buka sistem. Bukan siapa register dulu dapat. Kalau orang sudah keluar pergi haji, dia dapatkan. Orang yang belum pernah pergi haji, dia akan begitu pertama. So kita semua ada kita bisa. So kita tahu zaman itu sejarah Mekah itu daripada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Adam sudah ada, tapi sejarah yang manusia datang zaman Nabi Ibrahim bawa anak dia dan isteri dia berjalan begitu jauh. Ini semua untuk kita terkenal dan kita nak pergi Mekah. Perjalanan kita pun jauh. Kita tak naik kenderaan unta atau sebagainya. Kita naik kapal terbang, kan? Bagaimana Nabi Ibrahim dan Hajar menghadapi panas, kering, tak ada apa perlindungan. Kita alhamdulillah banyak perlindungan. Kita dah lebih mudah daripada zaman dulu. Dan bagaimana Hajar ditinggalkan di kawasan tak ada manusia, tapi tawakal dia, yakin dia kepada Allah Taala dibuat. Sehingga Allah beri dia semua kemudahan sedikit demi sedikit. Dan paling penting Hajar bersyukur. Hari ini kita pergi Mekah, kadang-kadang kesyukuran sangat sedikit. Ada tempat tinggal jauh, itulah dibayar pulang dan tempat tinggal jauh. Ambillah package yang bagus sikit, golden ke, silver ke, diamond ke, awak dapat tempat tinggal yang dekat. Padahal haji pada sesuatu dekat dan jauh. Bagi orang tua, kalau tak tahan, angkali dia mencari yang dekat. Bagi orang muda, dari jauh lebih bagus. Sebab
Soalnya mereka merasa tu kalau nak buat apa-apa, kita letak istiara, ni istiara mereka lah. Mereka pergi ke depan Kaabah, ada berada banyak. Mereka pergi pada Uzza ke, Lata ke, dan mereka pergi minta sesuatu. Misalnya mereka nak layan. So mereka nanti berkata, aku nak layan ni. Bagus tak aku layan, boleh tak aku layan. Hati dan tak layan. So depan mereka tu batu-batu atau anak-anak. Okay? So mereka akan ambil batu. Kalau batu tu atau apa tu menunjukkan tanda dia tak boleh, dia marah. Tak boleh. Ambil balik. Tak boleh. Tak boleh. Ambil balik. Siapa kata boleh? Tak payahlah. Bertanya dekat. Dekat baru dia pasal. Semua mereka penat. Dia nak dapat dia pusat tu dia tak dapat. Dia buat. Penat dalam berperang. Dia bakar. Jadi air dah tak bau lagi. Bakar. So dah banyak kerosakan. So macam mana sekarang? Mereka berfikir kita kena repair lah. Pasal kita kan repair Kaabah. Nak repair macam mana? So mereka dapat tahu di Jeddah pelabuhan ada satu kapal bersandar. Kapal ni nak pergi Rom. Dia bawa pasir, kayu, macam-macam. Nak beri satu gereja. Tapi mereka sudah rosak kapal dan bersandar dan tak boleh bergerak. So mereka orang Mekah fikir kita belilah barang-barang. Jadi kita boleh fikir pada Kaabah untuk orang buat baru. Jadi dah fikir-fikir, ketua mereka pada masa itu ialah Walid bin Mughirah. Bapa pada Khalid bin Walid. Dia ketua. Dia salah-salah ketua KPK. So mereka dah cadangkan. So awak tengok di zaman jahiliah, orang semua berada. Bila mereka nak bikin balik Kaabah, dikeluarkan mereka, ini orang-orang Mekah kayu sebab dia buat judi. Meniaga anak, meniaga perempuan, meniaga hamba. Kayu hasil zina ada, hasil darah ada, hasil judi. Kayu kan? Tapi mereka tahu ini rumah ni Kaabah ni bukan rumah sembarangan. Ini rumah ibadat kepada Tuhan. Nanti kita akan bacakan hadis itu sekarang. Rumah ibadat kepada Tuhan. So mereka keluarkan mereka, kita akan beda pada Kaabah, tapi kita tidak mahu satu sen pun daripada hasil-hasil haram. Hendaklah semua orang keluarkan duit halal. Ini zaman jahiliah. Nak pergi ke Mekah, satu sen haram tak boleh. Semua mesti dia halal. Dia haram, dia judi tak boleh, dia arak tak boleh, dia zina tak boleh, dia jual orang tak boleh. Macam-macam dia rasuah, dia tipu semua. Dia halal. Okay.
bukan asal duit terus. Ini kita belajar. So, kita tengok zaman jahiliyah orang dulu pun ilmu tinggi, tapi mereka tak nak bina Kaabah dengan duit yang ada campur Arab. So, orang semua semangat, namun bila mereka nak bina balik, barang-barang yang mereka nak beli hanya mampu Kaabah begini besar, tapi mampu sampai 3 suku je. Lagi suku ni tak cukup duit. So mereka bina balik Kaabah tu 3 suku. Lagi suku tu pergi buat tanda. Itu sampai hari ni pun kita ada tanda tu. Jadi walaupun dah dicantikkan sebagainya, tapi kawasan tu tetap ada. Macam panggil apa tu? Yang kawasan ada sea tu. Nature Ismail. Okay. So itu kawasan sampai hari ni. Siapa Ismail dalam kawasan Ismail, sama macam mereka salat di dalam Kaabah. Saya itu dalam kawasan Kaabah. So dia bina balik. Dia sudah bina balik. Ini ada suat. Siapa nak masukkan? Siapa kalau masukkan boleh dia kan? Ini puak A, puak B, puak C, puak D, puak sampai puak Z. Siapa punya akan boleh dia akan masukkan? Semua kabilah nak masukkan. So enak kemudian. Sampai mereka hampir berperang. Hampir berbunuh-bunuhan. Nasib baik tak seorang dua menahan. Dan begitu kita mereka jawab macam ini. Kita cari jalan keluar. Sebeginilah semua orang mereka bicara orang semua setuju. Apa yang kita bicarakan? Ini kawasan Kaabah. Itu kawasan yang dipanggil dalam syariat. Kawasan itu terceruklah. Orang-orang Arab, dia orang hebat-hebat kan, dia tak nak masuk kawasan kecil yang tak banyak orang jalan. Orang Arab tak kaya dia buat jalan. Dia punya jumpa sapu-sapu jalan. So misalnya dia makan, dia buat macam ham-ham dia banyak tu. So dia tak nak masuk tempat dia masuk tempat yang kalau masuk aku masuk tengok tempat orang kaya-kaya, tempat orang yang hebat lah. Kan? So tempat ini tak nak masuk. So mereka buat cadangan, mereka tahu kan bulan jaga. Besok kalau masuk tempat di kawasan ini, orang itu kita jadikan hakim. Apa keputusan dia, kita akan ikut. Orang yang akan masuk kawasan ini, orang yang rendah diri, bagi hamba dan kesel. Dia bukan akan berbahagia. Seorang yang masuk ke tempat ini dengan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Mekah, kalau kita sudah dengar Nabi Muhammad yang masuk ke tempat ini, mereka terima. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang kecil, mak orang Mekah tahu Islam. Sampai mereka gelar Nabi As-Sadiq, Al-Amin, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang amanah. So bila Nabi yang mereka diberitahu Nabi Muhammad yang masuk itu, mereka semua terima dah keputusan Nabi Muhammad. So Nabi Muhammad letakkan kain selendang dan beritahu Nabi Muhammad, kain selendang diberi tangan. Nabi angkat sendiri aja Rasulullah, kita ada kita kenal. Lepas dia ada wakil-wakil dari kabilah orang tadi, angkat benda ini dalam ramai. Bila sampai di bagiannya, Nabi angkat dengan tangan Nabi dan masukkan. Nabi masukkan. Tetapi satu ketika, tadi kita akan bincang sikit, ada orang keluar dari bawa ajaran Rasulullah. Bahawa
dan satu gembala kambing dan kambing-kambing. Dan Asma akan jalan bersama abang diri atau adik diri akan jadi menghayati percakapan mata ada kambing berserta dan penggembala dengan kambing-kambingnya akan padat dan terpakai. So Asma ini akan bawa makanan untuk Rasulullah SAW dan bapa dia saya bakar dan dia akan panggil kerja bersih. Pompa atau malam malu kita juga buat. Dan nak makanan macam mana? Bengkong dia buka siap dua ikat makanan ikat pada kepala. Jadi bengkong dia siap dua seperti dia makan pompa menjadi dua kali bilang. Dan dia bawa makanan ke atas dan dia beri makanan dari tepi dia masukkan untuk saya makan dan saya amal dan berada umur 3 hari. Dia yang akan makan. Dan dia berkahwin dengan Zubair bin Awam dan anak dia adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini telah pada tahun 64 Hijrah telah membina sumber Ka'bah. Sebab Ka'bah mengalami kerusakan kerana serangan batu-batu serta kebakaran. Itu berlaku dia nak mempertahankan daripada serangan askar-askar Yazid bin Muawiyah, anak Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi Ka'bah rusak. Jadi pada tahun itu saat ini Abdullah bin Zubair dia membeli baliklah betul lagi. Tapi still tak tampak bagian tidak ada sesuatu. Kemudian pada zaman Abdullah bin Marwan sekali lagi dibuat dan juga di zaman Khalifah Harun Rashid dari zaman Bani Abbasiyah dia juga zaman Imam Malik Harun Rashid sampai dengan Imam Malik dia telah meminta nasihat Imam Malik supaya yang balance dia belum habiskan nak sambunglah bikin penuh. Imam Malik tak izinkan. Imam Malik kata nanti dibuat diri ini jadi permainan Khalifah. Jadi dia tak penuhkan. Kalau datang tanah ada asal buahkan penuh buah. So tak juga sampai hari ini dia banyak zaman dulu pada zaman kita ni banyak perubahan berlaku. Sebab kita melalui zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Idrisiyah, Fatimiyah, kekayaan Saudi, kedatangan kaum Mughul, dan banyak ada sampai zaman Turki, sekarang zaman keluarga Ibn Saudi Arabia. Kita bilang Saudi, Saudia. Itu dah orang. Kita juga Malik Faisal, sampai hari ini Malik Abdullah, Malik mana raja lah, Malik Faisal, Khalifah dan sebagainya. Semua kita pernah ada besar. Itu cerita dari macam-macam, cerita tak habis. Macam mana mereka masuk, dan mereka membangun kerajaan Turki. Dengan pertolongan siapa? Kalau macam-macam tu, sempat terus secara besar. Dan mereka masuk dan mereka masuk orang Arab ni dia kalau masuk mana negeri dia mesti ada orang alim di situ. So mereka ada orang alim nama Muhammad bin Abdul Wahab. So bersama Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibn Saudi dia masuk dengan pertolongan British. British pertolongan tumpaskan kerajaan Turki. Dan mereka telah memerintah hampir 100 tahun sekarang. Hampir 100 tahun. So Muhammad bin Abdul Wahab pula dia melihat banyak khurafat berlaku dan dia cuba melepaskan khurafat itu dan dia adalah peraturan dan ikut-ikut dia berbeda dan ikut-ikut cuba yang mungkin agak keras dan mereka dikenal dengan nama Wahabi. Pasal ada cerita itu dalam sejarah Mekah dan kalau Ka'bah kita lihat Ka'bah itu dan Mekah kita lihat perubahan dia berteman dengan lain dan kalau kita lihat sebelum di Mekah Masjid Haram itu tak besar. Sekarang awak tengok ini sekarang mungkin kalau awak pergi dengan kali extension yang kita buat itu sudah habis. Tahun lepas dah hampir habis siap kita bukan masuk kawasan itu sebab raja mudahkan satu pintu nama dia pintu
Abdul Aziz. Ini sekarang Mbak Malik Abdullah. Ada begitu. Tidak ada satu orang yang begitu. Ini biasa. Dan negeri Mekah Madinah dikenali sebagai Al-Haramain. Al-Haramain untuk Mekah dan Madinah. Ini negeri haram, kedua masjid haram, bulan haram, bukan makna haram dalam pengertian fikih haram. Haram maknanya buat ada dosa tinggalkan dapat pahala, bukan. Dan itu makna haram ialah suci. Maka ini masjid haram, masjid suci, bulan suci, tanah haram gitu kan. Kalau tak ada tanah halal mereka balik tak boleh berharam. Kita tanah halal. Bukan haram dia. Haram mana tanah suci. Dalamnya tak ada rumah darah. Okey. Kita tanah halal. Halal maknanya di sini kalau nak tahu mungkin apa semua boleh. Bukan tanah haram. Tanah haram banyak cerita lah. Okey. Saya fikir cukup sampai sini. Ada sedikit cover tajuk kita Mekah, sejarah Mekah dan sejarah Kaabah. Nanti bila kita dapat di PowerPoint, saya akan tunjukkan kawasan-kawasan yang dilalui yang kita tengok kat mana Syam, kat mana negeri yang bagian bawah dan sebagainya. So insyaAllah minggu depan kita sambung pelajaran itu. Okay. Saya harap saya dapat coverkan dia punya introduction ni dah habis ujung bulan 12. Dan pelajaran ini tak repeat cuma saya cakap tak repeat, tapi kadang-kadang kalau tengok saya belajar awal belajar, saya akan repeat dari awal. Masuk kelas saya tak repeat, tapi saya refresh balik baru sampai kelas. Apa soalan nak hantar boleh tanya personal, tapi saya senang kalau awak tanya. Bila saya tak ada soalan awak tanya, supaya orang lain pun dapat kebaikan atau tahu soalan tersebut. Okay. Apa soalan? Kalau boleh tanya yang berkaitan. Sebelah sini saya tak akan jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan pelajaran lain. Saya hanya akan jawab soalan-soalan berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Okay. Kalau ada soal-soal lain, awak kena tanya di kelas PowerPoint ini. Okay. So siapa yang nak tanya ni, soalan ni kalau awak reference, mungkin awak atau apa yang kita ni ada tak kenal, boleh buka sini tengok. Cuma barangkali lah ada tu, dia punya video tu ada juga jalan kan, tapi bila ada video boleh tunjukkan perjalanan saja. Yang ni publish straight, ada jalan lah, dia betul kan, tapi kan sebab ada bayangan. Misalnya saya akan contoh video perjalanan Mekah ke Madinah. Awak tengok ada nombor, tapi kalau awak tengok kat sana, nombor tu awak bayar. Jadi dari Mekah ke Madinah ada perjalanan A, B, C, D. Mungkin share awak ada perjalanan C, ada share perjalanan A. Jadi mungkin ada orang yang confused pada semua perjalanan itu. Macam awak datang sini, kan? Akan ada jalan. Ada banyak jalan kan? So mana jalan tu sampai? Okey, awak lihat di sini ada tabung. Bagi pelajar saya di kelas saya, dia tahu di tabung Ramadan apa dulu. Tapi bagi orang yang pertama kali datang ke sini, tapi saya pun tak kenal diri saya. Bagi orang pertama kali datang ke sini, ini tabung kita taruh. Okey, masuk dalam ikhlas saja untuk kita nanti di akhir bulan Syaban, setiap kali kita akan kira dan kita akan tulis. Akhir bulan Syaban kita kira berapa. Kelas ini mulai dari sini saya ajar hari Senin untuk haji, hari Rabu Februari. So akan dikumpulkan dan kita akan berikan kepada semua